Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Pada video kali ini kita akan bincang tentang LCD ya. Sebelum ni kita dah tengok kita berada dalam chapter yang akan bincangkan tentang 7 segment. 7 segment dengan driver dan juga 7 segment without driver. Sekarang ni kita akan masih lagi dalam chapter yang sama, cuma bahagian kedua kita akan discuss tentang LCD, Liquid Crystal Display LCD. Dia namakan Liquid Crystal Display sebab di dalam set LCD ni dia ada liquid, dia ada cairan dan cairan kristal yang akan memberikan paparan kepada kita dalam bentuk huruf dan sebagainya. Okey, kalau kita baca di sini, kalau kita tengok di sini, dia ada banyak jenis LCD display. Dia ada yang ada 2 row, ini satu row, 2 row, dan dia ada yang single row, dia ada yang 5 row, malah yang lebih bilangan row dia pun ada. Dan dia disebut macam ni lah, macam contoh ni, dia akan sebut 20 darab 4. Apa maksud 20? Dia ada 20 line karakter, satu kolom, 1, 2, 3, kolom D, kolom E, kolom F. Jadi semua sekali dia boleh display 80 karakter lah yang ni. 20 pada line pertama, 20 pada line kedua, 20 lagi pada line ketiga, 20 lagi pada line keempat. Okey. Kalau contoh yang ni, kita boleh display 8 karakter sebab dia ada 8 kolom, 1 line. Boleh faham ya? Okey. Dan untuk membantu kita memaparkan huruf-huruf ni, contohnya huruf A, huruf B, huruf C, D dan sebagainya, serta untuk memudahkan kerja-kerja kita untuk kita paparkan huruf ni pada lokasi mana. Contohnya A di sebelah kiri sekali, atau kita nak letak A ni di sebelah kedua, pada kolom kedua atau ketiga. Jadi di dalam LCD ni dia telah diletakkan satu driver yang dipanggil HD44580. Ini ialah common driver yang dibangunkan oleh Hitachi, syarikat Hitachi. Hitachi dibuat satu driver ni, kemudian user boleh gunakan driver ni untuk drive dot matrix ataupun display. Dan manufacturer yang manufacture display ni, dia telah beli design Hitachi ni dan dia telah embeddedkan chip tersebut di dalam display mereka. Jadi macam mana kita nak kawal paparan display, kita kena faham macam mana HD44780 ni bekerja. Jadi chip ni dibuat oleh pelbagai manufacturer. Mungkin ini syarikat A, ini syarikat B, syarikat C, D, E dan sebagainya. Selagi mana syarikat tersebut menggunakan driver yang sama, HD44580, maka arahan yang samalah yang akan kita gunakan untuk drive, untuk memacu paparan pada display ni. Okey ya. Boleh ya. Kemudian interface. Display ni pula, bila kita nak sambung dia, kita nak interface dia dengan microcontroller, dia ada berbagai pilihan. Dalam kes ni 2 lah. Pertama 8-bit atau 4-bit. Maknanya kita sambung 4-bit display ni kepada microprocessor. Dengan menggunakan micro P, kita sambung 4-bit. Atau kita ambil option, kita sambung 8-bit. Kita guna 8 talian. Ya. Jadi macam tu. And then okay, mari kita tengok pin description dia. Okay, the most common use LCD ada 1 line, ada 2 line atau 4 line, yang mana hanya dikawal oleh satu controller sahaja yang akan support sehingga 80 karakter. Okay, lebih daripada 80 biasanya dia akan dikawal oleh 2 driver. Driver yang sama tetapi dia letak 2 set untuk memudahkan proses mengawal dia. Ini masalah manufacturer lah, tak terlibat dengan kita. Tetapi dalam topik kita hanya discuss tentang yang single driver sahaja. Okey.
Jadi kalau kita tengok ini ialah pin-pin dia ya. Untuk 16 ini kita ada 2 row 16 kolom. Ataupun kita namakan dia 2 darab 16, 2 kali 16. Okey, ini pin-pin yang dia ada. Dia ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 hingga 14, 15, 16 pin semua sekali. Ya, semua sekali 16 pin, yang mana pin nombor 7 hingga pin nombor 14 ini dinamakan sebagai data pin. Jadi berapa semua sekali? 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Okey, data pin ni lah yang akan kita gunakan untuk hantar data ke LCD ni. Data apa yang kita hantar? Apa-apa data yang kita nak paparkan di sini. Kalau kita nak paparkan huruf A, kita kena hantar data A. Macam mana data A tu? Data tu dalam bentuk ASCII code. Code ASCII ya. ASCII, American Standard Code for Information Interchange. Ni kita pakai ASCII. Kalau kita pilih untuk guna 8 pin connection, mana dia kata tadi? Ni, kalau kita pilih untuk guna 8 bit, maka ke-8 pin kita akan sambung ke micro P. Tetapi kalau kita decide untuk guna hanya 4 pin sahaja, 4 bit sahaja, maka hanya 4 pin sahaja yang kita akan sambung ke micro P. Jadi kenapa dia bagi option sama ada 4 atau 8? Dia bergantung kepada application kita. Kalau application kita macam LCD ni, dia berada agak jauh, ya, 2 meter, 3 meter daripada controller, maka lebih cost efficient untuk kita gunakan hanya 4 bit sahaja berbanding dengan 8 bit. Sebab kalau 8 bit kita terpaksa tarik 8 kabel, ya. Itu tujuan dia. Baik, sekarang kita akan tengok fungsi untuk setiap pin ya. Pin yang pertama ini ialah VCC. Ini clear lah, tak perlu bincang detail Maknanya power masukkan positif kita akan bagi melalui pin nombor 2. Pin nombor 1 ground 0 volt. Pin nombor 3 VO. Apa VO? VO ni control the contrast and brightness of the LCD. Kita nak pakai berapa terang, berapa malap, ya, kita boleh control di sini. Okey. Jadi di sini kita guna potentiometer. Kita guna potentiometer atau voltage divider. Kita boleh kawal voltage yang masuk ke LCD melalui V03. Jadi kecerahan backlight. Dia backlight LED ni dia sama macam handphone awak ya. Bila awak on handphone awak di bawah cahaya matahari yang terang, biasanya handphone awak tu secara automatik dia akan sesuaikan backlight cahaya dia tu agar cahaya dia menjadi lebih terang. Macam tu ke? Bila waktu malam, kan? Bila waktu malam awak ambil awak on handphone awak, biasanya dia background dia akan jadi malap. Sama-sama saja. Itu kalau kita pilih option automatic lah. Kalau kita pilih manual setting, maka bergantung kepada setting kita lah kan. Okey, jadi itulah pin yang kita gunakan untuk kawal kecerahan dia melalui level of voltage. Ya, seterusnya RS5. Fungsi RS5 ini untuk kita bagi tahu LCD sama ada kita menghantar arahan atau data. Ataupun basically this pin is used to differentiate command from data. Apa itu command, apa itu data? Okey, data tadi saya dah explain kepada tuan-tuan ya tentang apa yang kita nak paparkan pada LCD. Sama ada kita nak paparkan huruf A, huruf B, campur, tolak, W, Z dan sebagainya, itu kita namakan sebagai data. Maknanya apa saja yang kita nak paparkan pada LCD. Tetapi bila kita maksudkan sebagai command ni pula atau arahan ni pula ialah apa arahan-arahan yang kita nak bagi pada LCD. Contohnya, saya nak bagi arahan pada LCD untuk gantikan huruf A dengan huruf B. Ataupun saya nak bagi arahan pada LCD untuk permulaan cursor saya mula di posisi keempat, line pertama. Atau posisi kelima, line kedua.
atau saya nak delete, atau saya nak gerakkan, dia dah ada teks di sini, katakan selamat datang, saya nak gerakkan semua teks tu ke kanan atau ke kiri, ya. Jadi saya kena bagi arahan-arahan tertentu kepada siapa? Kepada pemandu yang memandu LCD ni. Driver lah tu. Ya, pada driver ni HDD 44780 ni. Sebab HD 44780 inilah yang bertanggungjawab untuk mengawal selia segala operasi berkaitan dengan LCD ni. Faham ya? Jadi since dia dah ada pengawal atau dah ada pemandu, driver, apa-apa urusan kita berurusan dengan driver ni sajalah. Boleh Kemudian ini tentang RS pin tadi. RS pin ni set to low. Bila kita buat pin RS ni kosong, maka bermakna kita dalam proses ingin menghantar data kepada LCD. Faham ya? Kalau RS ni pin dia logik kosong, kita bagi logik kosong, maka LCD tahulah bahawa sekarang ni information yang dia akan terima melalui data pin ni adalah merupakan arahan. Okey, tetapi kalau pin RS ni high, maknanya yang diterima berikutnya ialah data yang perlu dipaparkan di LCD, di segmen ni, di display ni. Ya. Okey, itu fungsi VCC VORS. Seterusnya RW. RW ni sinonim dengan perkataan read atau write, ya. Okey, pin ni berfungsi untuk mengawal sama ada kita nak baca data ataupun kita nak tulis data ke LCD. Maknanya kalau kita nak paparkan huruf A, contohnya di LCD ni kita nak paparkan huruf A, maka kita kena tulis kita kena bagi tahu LCD bahawa kita nak tulis data. Bila kita nak tulis logik mana ya? Since we just using this LCD and output, kita tulis low. Kita bagi logik low di sini, maknanya kita tulis data ke sini. Maknanya data tu akan dipaparkan. Kalau kita nak baca data pun boleh, tetapi di sini kita kena bagi logik 1. Maka apa-apa data yang sedang dipaparkan di sini boleh dibaca oleh microP. Jadi katakan data yang dipapar di sini ialah selamat datang. Jadi microP bagi logik 1 di sini, kemudian driver ni akan letak data pada data pin ni. Maka data bagi selamat datang tu akan dibaca oleh microP satu persatu. Bermula dengan S, E, L, A, M, A, bla 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 kan. Okey, jadi itu fungsi read write. Fungsi enable ni pula ialah to enable the display. Display ni kita boleh enable atau disable sesuka hati kita. Misal kata paparan ni sedang papar selamat datang. Ini kita nak padamkan dengan serta-merta, kita just disable. Data masih berada di sini, tetapi kita disable dia. Jadi paparan akan hilang. For whatever reason terpulang kepada kita. Faham ya? Jadi itu fungsi LCD driver tu. Okey. Seterusnya data pin ni saya dah jelaskan tadi ya. Data pun saya dah jelaskan juga tadi. Cuma ASCII table ni pelajar boleh Google lah. Kalau kita nak papar huruf A, apa data yang kita perlu paparkan melalui data pin ni. Huruf W, apa data dia. Tuan-tuan boleh Google ASCII table. Ya. Okey, seterusnya kita akan tengok tentang instruction register and data register. Apa itu instruction register dan data register? Baik. Di dalam LCD ni kita dah faham tadi, mestilah LCD ni berupaya untuk menerima arahan-arahan daripada microP untuk LCD paparkan, sama ada paparkan atau padam atau anjak dan sebagainya. Jadi setiap arahan tersebut yang kita bagi kepada microP, mestilah ada satu tempat yang display ni kena simpan. Begitu juga dengan data tadi. Mesti ada satu tempat yang data tersebut akan disimpan. Data yang kita nak papar A, B, C tadi tu akan ada tempat, dan tempat tersebut kita namakan sebagai register.
Kalau saya nak arahkan LCD untuk turn on, saya akan bagi arahan untuk turn on. Katakan kod dia 3C contohnya. LCD akan simpan data tu di instruction register. Kemudian lepas dia turn on, kita nak paparkan data A, dan maka micro P akan simpan data A tersebut di dalam register, data register. Okey. Okey. Pada video berikutnya kita akan tengok tentang instruction register dengan data register.